Kita dah sembang pasal mengandung. Kita kendong anak dalam perut. Bila anak dah lahir, selalunya yang semakin membulat dan membesar tu, daddy dia angkat. Contoh. Mami dia tak larat. Contoh. Kan, especially kalau baby boy pula kan. Betul. Semakin ebol-ebol kan. Tapi tak kira lah kalau baby ni sama je perkembangan pembesaran dia kan. Jadi kalau boy ke girl saya rasa lebih kurang je. Lagi makan bulat tu dia makin makin tak larat nak. Betul, anaknya pula bila dah pandai bercakap kan, bila pergi pasar raya kan, dia tak nak naik ni apa troli. Stroller tak dia nak daddy dia juga. Pasal nak jalan walaupun dah pandai jalan. Penat dah nak pandai. Dukung, kan? Allah masa tu kan. So kita nak bersama dengan kita nak tonton satu playback tentang apa gendong baby. Baby carrier lah. Baby carrier kot kan, tentang apa bersama dengan kita punya wartawan apa nama Nurul, apa wartawan kita? Nurul Jumia. Mia lah, Mia. Nama manjanya Mia. Okey. Nurul Jumia. So kita saksikan playback ini. Kita sedia maklum bahawa bayi berada dalam kandungan ibu sekitar 9 bulan dan sebenarnya bayi memerlukan 9 bulan lagi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan persekitarannya. Disebabkan itu, kita memerlukan alat gendong bayi untuk memudahkan ibu berhubungan rapat dengan bayi. Kalau kita tengok dekat pasaran sekarang ada pelbagai jenis alat gendong bayi. Tapi bagaimana kita nak kenal pasti yang mana satu alat gendong yang bagus, selesa untuk ibu bapa dan juga bayi yang dikendong. Justru itu bersama saya Dr. Izam Suziani Ismail daripada konsultan Baby Wearing by Baby Ultra akan menerangkan dengan lebih jelas mana alatan yang sesuai dan apa kesan sampingan jika kita tersalah beli alat gendongan bayi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, kalau kita tengok dekat pasaran ada pelbagai jenis alatan gendong bayi, tapi bagaimana kita nak kenal pasti mana satu alat yang bagus, yang selesa untuk ibu bapa dan untuk bayi yang kita gendong tu? Sebenarnya alat gendong yang kita galakkan untuk ibu bapa beli di pasaran atau menggunakan ialah alat gendong kita panggil ergonomic baby carrier. Ergonomic baby carrier bermaksud alat gendong tu dia sesuai untuk menggendong bayi dalam keadaan yang semula jadi. Maksud kita ialah sokongan untuk pinggul daripada lutut bayi yang sebelah kiri ke lutut sebelah kanan dan kain itu juga menutupi sampai ke leher bayi. Baby Ultra ada menawarkan perkhidmatan menjual alat gendong bayi, menyewa dan juga kursus untuk kita belajar cara menggunakan alat gendong bayi yang disediakan. Mungkin doktor boleh jelaskan berapa alat gendong bayi yang ada dan juga tekniknya. Ada 4 jenis ergonomic baby carrier yang biasa didapati di pasaran, termasuklah soft structure carrier ataupun SSC, ini ring sling, metai dan juga kain wrap. Setiap satu ini perbezaannya dari segi struktur dan cara pemakaian. Jadi cara pakainya, mulakan dengan waist strap, letakkan di bahagian pinggang ibunya. Jadi kita tarik sampai rapat dengan badan pemakai. Kemudian kita letakkan bayi dalam keadaan spread squat position dan masukkan shoulder straps. Kemudian di atas ni kita ada chest strap, kita pakaikan untuk extra support dan juga untuk membantu supaya shoulder strap tak jatuh lah. Dan jika bayi tidur, kita boleh tutup kepala dia dengan hood. Dia tak akan lemas Tak lemas insya-Allah. SSC ni kita galakkan untuk penggunaan bayi berumur 4 bulan ke atas. Below tu tak boleh Below 4 months tu kurang sesuai tapi boleh disesuaikan. Tapi lebih baik tunggu 4 bulan baru pakai. Okay, mula kita letakkan ring tu di bahagian bertentangan dengan yang kita selalu pegang bayi. Lepas tu kita gather kain dan masukkan ke dalam kedua-dua ring daripada bawah. Kemudian kita buka ring dan masukkan kain tu ke bahagian bawah, ring bawah pula. Dan kita buat pouch just cukup untuk bayi kita masuklah. Kita panggil threading, iaitu kita meratakan kain yang berada di antara dua ring di atas tu.
Jadi letakkan bayi di bahu yang bertentangan dengan ring tu. Tangan yang kita free tu kita masukkan kaki bayi ke dalam ya. Okey. Masukkan ke dalam pouch tu. Lepas tu kita ambil top rail dan kita tutup sampailah ke kepala bayi ya. Especially bayi kecil lah macam bayi yang kurang lebih 4 bulan, kita perlukan sokongan sampai ke lehernya. Dan kita buat deep seat ya, maksudnya kita gunakan kain yang bottom tu, bahagian bawah tu untuk menampung punggung bayi, dan kain tu mestilah menyokong bayi daripada lutut ke lutut. Okey, jadi bayi akan duduk dalam keadaan yang sedikit terkangkang. Ini bagus untuk perkembangan tulang pinggul dengan belakang bayi lah. Okey, nampak kain ni kita tutup all the way sampai ke leher dia. Ya. Kemudian kita ketatkan sedikit. Ini kita panggil Metai. Metai ini ialah jenis carrier yang Asian based lah, maknanya diilhamkan daripada negara-negara Asia. Strukturnya lebih kurang macam soft structured carrier. Dia ada body panel, ini body panel, dan di sini dia punya waist straps dia, dan dua di atas ni adalah shoulder straps ya, dan ada hook juga di atas. Okey, bezanya dengan soft structured carrier ialah dia tak ada buckle. Kalau kita pakai soft structured carrier, dia ada buckle dekat waist strap dengan dekat shoulder straps. Yang ni kita kena ikat semua sepenuhnya. Jadi dia sebenarnya lebih selesa because dia boleh mengikut badan pemakai dengan bayinya dengan lebih elok. Jadi mula kita pakai bahagian waist strap dahulu. So ikat saja di belakang. Ikat dua ya. Kemudian kita terus ambil baby, letak di bahagian body panel ya. Shoulder straps kita letakkan di bahu dan kita cross di bahagian belakang, silangkan. Jadi bahagian yang shoulder strap tadi, selepas kita silang di belakang, kita silang di bahagian hadapan pula. Dan ada banyak cara nak buat kat depan jugalah. Kita boleh buat twist macam ni, ataupun kita boleh just cross and terus ikat kat belakang balik ya. Doktor, kalau kita kendung bayi di posisi hadapan macam ni, belakang badan bayi tak akan jadi membongkok ke? Sebenarnya tulang belakang bayi dari lahir sampai umurnya lebih kurang 8-9 bulan waktu dia merangkak tu berada dalam keadaan C-shape. Okey, keadaan C-shape tu ialah keadaan yang natural untuk bayi. Wrap ni ialah jenis kain yang panjang. Jadi dia ada pelbagai saiz. So kain yang macam ni dia lebih nipis dan lebih sesuai untuk bayi kecil lah. Okey, jadi kita akan tunjukkan hari ini cara pemakaian wrap cross carry atau FWCC. Jadi mula-mula kita gather kain separuh ya. Lepas tu letakkan di pinggang. Dan Oja akan pusing dan kita akan cross kain ni di bahagian belakang ya. Jadi kita akan silangkan di bahagian belakang. Kemudian kita akan buat pouch di bahagian tengah tu. Jadi kita cari top rail bahagian atas kain tu dan masukkan bayi bahagian atas. Dan kain ni kita pastikan naik all the way ke atas untuk sokong sampai sekurang-kurangnya leher dia jugalah ya. So, jadi selepas kita dah masukkan bayi, kita ketatkan kain tu ya. So kita tak nak kain ni longgar, sebab kalau longgar nanti dia akan menyebabkan bayi tak stabil kat dalam, yang kita akan rasa sakit belakang. Terima kasih doktor atas penerangan yang sangat jelas tentang alat gendong bayi. Diharapkan para penonton semua dapat penerangan serta dapat pengetahuan yang barulah tentang alatan gendong yang selamat dan bagus untuk mereka. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey. Semoga penjelasan daripada Dr. Izam Susaini ini dapat memberi manfaat kepada ibu bapa untuk mengenal pasti mana satu alat yang betul, mana satu alat yang selamat dan selesa. Ya, bersama kami